Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi ni sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam FB Live yang saya conduct setiap hari, dan setakat ni dah masuk bulan yang kedua lah. Hari ni dah bulan 3 Disember, pantasnya masa berlalu kan. Jadi di samping kita berusaha untuk meningkatkan nilai kesihatan kita, di samping kita menjaga keluarga kita kan. Jadi hari ni ada di antara kita ni yang memang inginkan anak tapi tak dikurniakan. Jadi inilah topik perbincangan kita pada pagi ini. Bagaimana dengan mengamalkan kita punya terapi sel, alhamdulillah mampu untuk meningkatkan kesuburan di kalangan pasangan-pasangan yang ingin mendapat cahaya mata. Okey, sebelum tu saya mungkin boleh bincangkan sikitlah topik ni. Sebab apa? Hari ni memang keinginan setiap pasangan yang berumah tangga memang nakkan anak. Tambah lagi tadi Richard pun dah ada sebut kan, hadis ada sebut dalam Al-Quran pun sebut sebaik saja matinya anak Adam, terputuslah dia punya amal ibadah dia, kecuali 3 perkara. Pertama sekali ialah amal jariah. Amal jariah yang kata mungkin sedekah jariah dia lah yang masih digunakan oleh orang ramai, yang memberi manfaat. Yang keduanya ilmu yang dimanfaatkan, mungkin dia ada banyak mengajar, banyak membimbing, dan itu pun salah satu usaha yang saya buat lah. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ni, walaupun saya dah tak ada mungkin satu hari nanti, tapi saya punya FB Live ni, video-video yang saya tinggalkan mungkin dapat beri manfaat lagi lah kepada mereka yang menonton, yang sudi menonton saya punya video-video yang saya tinggalkan ni lah, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, dan yang ketiga ialah anak soleh. Anak soleh yang mendoakan untuk kita. Tapi kalau itu bagi yang ada anak kan, tapi bagi pasangan yang dah berumah tangga tapi masih belum dikurniakan anak, ini mungkin satu tekanan bagi mereka. Okey, jadi sebab tu hari ni kita bincangkan topik ni. Sebab apa? Hari ni memang kita dah jadi benda, dah satu jadi trend, ataupun dah jadi satu benda biasalah. Kan biasanya yang berumah tangga ni kadang-kadang lambat dapat dikurniakan cahaya mata. Kadang-kadang yang menunggu sampai 5-6 tahun masih belum dapat lagi. Mungkin ini disebabkan oleh pemakanan lah. Pemakanan dulu macam zaman saya dululah, tak ada semua yang shell out lah, fast food lah, apa semua ni. Masa tu kalau ada restoran makanan segera pun A&W je masa tu kan, yang lain-lain tak ada lagi. Tapi hari ni kan lahir je dah nampak dah, kan asal dah mula makan je dah siap makanan segera, KFC, McD. Kadang-kadang bubur ibu tak sempat masak, bagi anak makan bubur McD je, betul tak kan? Jadi itu kita benda-benda yang kita tak boleh elak. Sebab apa? Gaya hidup, itu dikatakan sebagai gaya hidup. Jadi sebab itulah bila anak-anak kita ni membesar, meningkat dewasa, masuk pula alam persekolahan, masuk pula universiti. Dekat universiti memanglah kadang-kadang mi segera tu dah jadi santapan mingguan ataupun santapan harian. Jadi ini semualah menyebabkan dia mengganggu kesuburan anak-anak muda pada hari ini. Jadi hari ini alhamdulillah saya dapat jemput 2 orang. Seorang lagi masih belum dapat masuk lagi ni. Sekejap saya cuba. Okey, Assalamualaikum Adiba. Boleh onkan video tak? Boleh. Okey. Okey, Assalamualaikum Puan Adiba daripada Selama, Perak. Okey, dan juga seorang lagi kita akan jemput suaminya mana? Cik Rahman tak ada sekali. Dia kerja ini. Oh, kerja. Okey, tak apa. Dan satu pasangan lagi kita jemput ke studio iaitu Cik Izlan dan juga Puan Hazira. Okey, alhamdulillah. Baby pun ada sekali. Okey, so selamat datang kepada FB Live. Okey, jadi sebelum kita mulakan topik perbincangan kita pada hari ini, minta Puan Adiba perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Selama, Perak. Okey. Untuk mendapatkan zuhudan ni penantian saya setahun jugalah. Tahun tak dapat baby. Ya. Sekarang dia tengah tidur. Ada kat rumah pengasuh.
Oh, okey, tak apa, tak apa. Kita nak ibu dia berkongsi, bukan anaknya yang berkongsi. Minta perkenalkan diri. Nama, asal daripada mana? Ini lagi. Dah lama berumah tangga Puan Adibah. Dan nak dekat 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih. Masuk Baru dapat. bulan 12 ni 3 tahun lah. Okey. Okey, itu tadi daripada Puan Adibah. Okey, jemput. And then lepas tu saya Okey, line ada delay sikit. Okey, tak apa. Okey, jemput Cik Izlan perkenalkan diri dengan Puan Nazira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izlan bin Yaakob, berasal daripada Selama Kedah dan sekarang saya menetap di Sungai Petani. Ini isteri saya, Hazira binti Abdul Latif. Okey, so berapa lama selepas berumah tangga tu tak dapat anak tu? Kami berkahwin pada 8 Disember 2017. Maknanya tahun ketiga lah. Tahun ketiga lah. Okey. So macam mana perasaan tu? Masa yalah kan lepas kahwin betulnya menunggu cahaya mata kan. So macam you berdua macam apa perasaan tu? Benda ni dia melibatkan emosi lah kalau kata bagi saya dan isteri saya, sebab kami seingat saya 2017 tu pada bulan 12 tu kawan isteri saya kami berkahwin lebih kurang jarak dekat-dekat, kurang 3 pasangan. Lepas tu sebulan kemudian, 2 bulan kemudian kita dengar kawan dia mengandung. Tapi bila dekat kami dia tak dapat lagi. Benda tu dia emosi lah, tapi kita sabar. Bersyukur lah. Teruja macam pasangan lain lah. Masa dengar kawan-kawan dah pregnant, you masih lagi belum dapat apa, macam mana perasaan tu? Cikgu. Rasa macam orang biasa. Rasa macam kadang tu biasalah, hati tu rasa juga terdetik, rasa cemburu kan. Cemburu bila orang dapat kita tak. Tapi bila kita fikir balik, sebab saya sebelum ni saya mengajar dekat Sarawak, Miri. Mungkin hikmah dia kat situlah, jauh dengan suami, belum dapat. So kita positifkan balik kita punya perasaan tu lah, fikiran tu. Lepas tu bila saya dah dapat transfer balik sini, Alhamdulillah baru dapat cahaya mata. Walaupun terima kata tapi perasaan tu masih tertekan lagi lah maksudnya. Ya, betul. Saya nak tambah sikit. Betul memang kita PJJ, tapi sahabat isteri saya tu pun dia pun PJJ juga. Dalam masa yang sama saya fikir dia di Johor, suami dia di Kedah. Tapi itulah saya fikir dia pun PJJ, aku pun PJJ, tapi dia emosi lah, kenapa aku ni, kenapa. Benda tu dia tak boleh tolak, kita akan fikir benda tu. Okey. So macam mana pula dengan ni perasaan Puan Adibah? Mungkin boleh kongsi sikit. Boleh dengar tak Puan Adibah? Hello Puan Adibah? Ya. Boleh dengar. Boleh kongsi sikit tak perasaan macam mana masa lepas berumah tangga tu menunggu kehadiran cahaya mata tu? Ya. Boleh share sikit? Dengar tak? Nanti dalam grup tu macam-macam pertanyaan orang tentang anak. So benda tu macam bermain emosi lah, sebab orang akan tanya pasal anak. Bila kahwin, hello? Halo, dengar. Macam tersekat lah. Lain dah lah. Lain tak okey.
Apa, teruskan. Pak Adiba boleh teruskan. Boleh dengar tak? Boleh. Boleh dengar tak? Okey. Sepanjang setahun tu memang orang akan boleh dengar tak? Boleh. Dengar. Dia memang ada delay sikit. Apa, dia cakap je. Hello? Dengar. Boleh dengar tak? Clear lah. Sekejap. Okey. Sepanjang setahun tu memang macam-macam orang akan tanyalah pasal anak. Bila nak dapat anak. So, saya dengan suami saya memang suami saya relax je, tapi kita sebagai perempuan agak emosi lah sebab orang tanya pasal anak kan, bila dapat anak, dah kahwin mesti orang tanya pasal anak. So benda tu bermain emosi saya, and then saya pun rasa macam dah putus asa. Tapi disebabkan sokongan dan dorongan daripada suami saya jadi semakin kuat lah. So suami saya pun faham, suami saya cakap tak apalah, sabar, mungkin ada rezeki kita. So suami saya pun kadang-kadang dia macam dia pun macam emosi juga. Dia cakap bukan kerja kita, kerja Tuhan, macam tu lah. So bila dapat sokongan dan dorongan daripada suami tu, saya rasa macam kuat lah untuk hadapi hari-hari yang mendatang. Oh, okay. So, dan masa bulan 12 tu saya pergi ke Sabah, majlis perkahwinan. Alamak, putus. Okay, so sementara kita tunggu apa ni Puan Adiba untuk masuk semula, maybe kita boleh teruskan dengan pasangan Cik Izlan dan juga Cikgu Azira. Okay, so masa tengah menunggu tu ada tak buat pemeriksaan doktor ke, ataupun doktor beritahu you macam mana, you normal ke, ataupun macam mana dia punya tu, masalah yang you hadapi tu? Macam saya tak buat pemeriksaan doktor, dan isteri saya ada buat pemeriksaan doktor. Doktor ada bagi tahu, dia cakap dia kata normal, dan benda ni dia tak ada, dia kata tunggu, dia macam tu tunggu, dia kata mungkin awak PJJ apa semua. Tapi pada pendapat saya tak boleh nak terima, sebab macam saya cakap tadi lah, ada pasangan PJJ juga, dan saya dan isteri saya pun merancang, tapi kita merancang untuk mendapat zuriat, bukan merancang untuk tak mendapat zuriat. Tapi bila pergi kat doktor cakap macam tu, dia kata okey, normal apa semua. Saya tak boleh terima, saya tak dapat terima lah. Lepas tu ada je yang cakap pergilah dekat sini, macam tradisional pun saya ikhtiar, macam moden pun saya ikhtiar, tapi belum rezeki. Dan benda ni memang dia memang emosi lah. Saya kalau cakap benda ni, dia hanya yang hadapi saja yang akan mengalami benda ni. Dia memang kita sabar, tapi dalam masa yang sama Tuhan saja tahu. Bila kita berkahwin, kita nak ada keluarga, kita nak ada zuriat bersama pasangan, kita tengok pasangan lain dukung anak, dan kita rasa macam isteri saya cakap tadi, kita rasa cemburu dan iri hati. Sini. Okay. So itulah. So macam mana yang mula dia perkenalkan dengan produk ni, apa yang menyebabkan Izlan dengan cikgu yakinlah untuk mencuba produk daripada Healthyway ni? Saya diperkenalkan oleh ibu saya sendiri, Puan Siti Mariam. Dia ibu pun mesti ibu mana yang dia pun teringin nak ada cucu kan. dia kata ikhtiarlah ni benda ni kan. Saya pun dalam masa yang sama, isteri saya memang ada sedikit masalah kesihatan lah, dia sembelit. Saya pun
kawan mak lah, Kaas yang datang ke rumah kenalkan. Tapi saya ialah saya tak kita tak dapat terima lagi. Tapi lepas tu dalam masa yang sama kita fikir. Lepas tu sekali lagi sampai kali ketiga saya ambil keputusan saya nak cuba. Dan saya cuba. Isteri saya dia memang ada masalah sembelit kronik lah, sebab seminggu sekali baru sekali buang. Saya ambil yang weight grass dengan probiofile lah, yang twin tu, detox tu. Saya post ke Sarawak, masa tu dia masih di Sarawak. Lepas tu dia makan, dia cakap alhamdulillah lah bang, dia kata memang dia boleh buang. Lepas tu baru saya masuk boras. Baru saya ambil boras, saya push juga masa tu. Boras dengan triple lecithin. Dalam masa yang sama, saya di Semenanjung ni, saya makan Vitamin M, boras, triple lecithin. Maknanya detox kembar. Saya dah mula yakin lah bila dah tengok kesan positif pada isteri saya. Okey. So berapa lama tempoh pengambilan tu sampai dapat keputusan yang isteri dah disahkan mengandung tu? Saya ambil 6 hingga ke 7 bulan. Dan bilangan yang isteri saya ambil, boras tu 4 biji lah. Kurata lebih kurang 4 biji lah. Maknanya sehari. Tak pernah putus lah. 2 pagi, 2 petang maknanya. Ya. Macam saya juga pun di sini saya ambil Vitamin M 4 biji juga. Triple lecithin pun 4 biji juga, sebab saya bila kita tengok triple lecithin tu dia memang untuk mempekatkan sperma. Jadi kita nak kata ikhtiar ni, kita tak habis kita minta perempuan saja yang berikhtiar. Laki pun kita kena ikhtiar juga, jangan kita tak boleh salahkan sebelah pihak saja. Betul. Okey. So maknanya bulan ke berapa yang dapat result tu, yang kata dapat tahu yang isteri dah disahkan mengandung tu? Kalau ikutkan isteri saya tak datang, dia lewat period tu bulan 12 lagi dah lewat dah. Tapi biasalah kita tak fikir, tak jangka kan. Lepas tu dalam masa yang sama, masa tu kita sibuk uruskan perpindahan isteri saya. Maknanya bila dah selesai apa semua, dah pindah bulan 1 tahun ni, baru kita check. Bila check sendiri, dia memang dapat keputusan tu dah, ada double line dah naik. Tapi kita macam tak yakin, betul ke? Sungguh ke? Lepas tu kita pergi klinik lah. Bila kita pergi klinik, memang dia confirm, alhamdulillah. Maknanya 7 bulan lah saya ambil. Jadi maknanya kata-kata yang mana mak saya sampaikan, lepas tu Kak A sampaikan, memang saya yakin. Alhamdulillah, terima kasih berbanyak-banyak dengan izin Allah Ta'ala. Okey. Alhamdulillah. Okey, so bagaimana pula dengan Puan Adibah? Sementara ada lain ni kan. Okey, so minta tanya dengan Puan Adibah, macam mana, berapa lama tempoh pengambilan produk tu sampai dapat tahu yang you disahkan mengandung tu? Ya, sama juga saya amalkan produk Wheatgrass, Probio, Borash. Suami saya pun ambil Vitamin M, triple lecithin. Dan saya makan sebab masa tu pun hormon saya pun problem jugalah, sebab saya penat bekerja. Saya kerja kilang 12 jam. Dan balik kita dah letih apa semua. Dan bila saya dah konsum produk-produk tu, saya rasa macam ada perubahan lah dalam diri saya. Dan dalam tempoh tu memang saya amal secara konsisten, sebab kita nampak benda tu macam efek yang bagus dalam diri kita kan. So kita hari-hari kita makan, suami saya pun macam tu. Kita ikhtiar, suami isteri
untuk sama-sama kan nak dapatkan zodiak. Then masa bulan 12 tu saya dah memang lewat period 2 minggu, tapi saya rasa macam biasa je lah sebab kita pun tak nak mengharap apa-apa kan. And then masa bulan 12 tu saya pergi ke Sabah, kenduri adik suami. And then balik daripada Sabah tu saya check lah sebab dah lewat 2 minggu kan. Check memang naik double line, tapi double line saya tu kabur. So rasa macam tak confident yang saya mengandung time tu. And then untuk mendapatkan pengesahan yang betul-betul sahih tu saya pergi ke klinik lah untuk mendapatkan pengesahan sama ada positif atau negatif. And then bila saya pergi ke klinik tu memang positif lah di saya. So saya rasa macam teruja, seronok lah time tu. Dan suami pun macam tak percaya dengan sebab saya mengandung kan. So saya rasa macam efek pada produk tu memang bagus lah. Mana yang nak ikhtiar untuk hamil tu boleh lah untuk cuba produk. Tapi secara konsisten, kalau kita tak konsisten pun tak boleh juga kan. Betul. Saya dan suami saya berusaha. Okey, alhamdulillah. So apa ni tadi kita dah dengar kan apa ni perkongsian kedua-dua mereka ni. So macam mana boleh share sikit tak perasaan bila dah dapat tahu apa tu dah positif tu kan, apa macam mana cara pengenalan, sebab apa saya dengar baby yang keluar tu memang doktor sendiri memang terkejut tengok dia punya kesihatan keadaan baby tu. So maknanya sepanjang tempoh mengandung tu apa produk yang apa ni you all ambil? Mungkin saya tanya dengan ni lah, dengan Adiba dulu. Takut lain dia hilang nanti. Okey, kepada Adiba, apa produk yang you ambil sepanjang tempoh mengandung tu? Okey. Sebelum mengandung saya dah amalkan, dah mengandung pun saya still amalkan produk tu juga. And then dalam masa mengandung tu saya mengalami masalah kencing manis. Tapi diet control lah. So saya masa tu result untuk air gula tu memang tidak memuaskan lah sebab saya ada kencing manis masa mengandung. So masa tu pun saya rasa macam down, kenapa saya dapat kencing manis kan. So saya rasa macam risau lah sebab orang cakap kalau ada kencing manis ni baby boleh jadi besar. Baby dalam kandungan tu jadi besar. So saya cakap dengan suami saya macam mana ni. And then tak apalah, saya makan je lah, saya makan e-commerce. Saya makan e-commerce untuk kuatkan imuniti badan saya kan. And then dalam masa mengandung tu pun saya punya darah tinggi tak stabil, ada kencing kotor, macam-macam masalah. And then buku merah saya tu kalau orang tengok memang tebal gila. Orang cakap, ish, macam-macam sakit lah time tu kan. So saya consume makan e-commerce. And then dan masa yang sama saya memang saya amalkan lah. And then masa baby lahir tu memang nurse dengan doktor memang dia tegur lah. Dia cakap baby punya kulit memang cantik, bersih. And then masa nurse datang ke rumah untuk cek saya and then cek baby, nurse ada tanya saya ada makan produk apa-apa ke. So saya keluarkan lah satu beg saya yang produk yang macam-macam tu. Saya Allah. Itu semula. Okey, so tak apa, tak sempat dengar apa yang doktor cakap. Tak apa, nanti kita cuba dapatkan semula Puan Nazira pula. Puan Adiba. Okey, so mungkin Cikgu Azira boleh share sikit tak sepanjang tempoh mengandung tu, apa produk yang ambil dan macam mana keadaan kesihatan tu sepanjang tempoh mengandung tu? Okey, masa tempoh mengandung tu, masa mula-mula mengandung tu, saya ada darah rendah lah. Masa mula-mula mengandung tu darah rendah, pening-pening, biasalah kan. Sembelit pun masih ada lagi lah, tapi tak lah macam sebelum ni. Lepas tu produk yang saya amalkan sama juga, saya detox juga, ambil twin detox kembar tu lah. Lepas tu saya ambil e-commerce, boras
ambil tapi dia kuantiti dia 1 atau 2. Kurangkanlah kuantiti borax tu dengan lecithin. Lepas tu makin besar, makin nak dekat nak bersalin tu, e-commerce tu saya lebihkanlah, ambil 8 hingga 10 biji sehari. So alhamdulillah lah, saya rasa makin bertenaga. Lepas tu saya tambah satu lagi untuk ecstasy dan multi-one. Lepas tu masa hujung-hujung mengandung tu, alhamdulillah saya punya HB tu naik banyak lah. So saya rasa macam alhamdulillah lah, lega sangat lah. Sebab tak pernah lagi dapat bacaan 13 sampai 13. Sebab sebelum ni pernah drop sampai 9, 8 pun pernah. So menyebabkan saya jadi pening kepala lah. Lepas tu bila-bila dah hujung-hujung mengandung dekat-dekat bersalin tu, bila saya amalkan produk Healthyway, alhamdulillah lah dengan izin Allah juga, kesihatan bertambah baik. Dan bila lahir, bila keluar baby, alhamdulillah dia tak ada jaundice, kuning, tak ada langsung, alhamdulillah. First day bila check up mula-mula bacaan dia 83. Hari kedua pergi check 70. Lepas tu nurse kata tak datang. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. So sekarang ni dah berapa tahun, dah berapa bulan baby? 2 bulan lebih. Okey, nampak sihat dah tu. Kan? Alhamdulillah. Okey, so back pada Puan Nadimah, kan? Tadi macam mana apa yang doktor beritahu? Boleh jelaskan sikit? Dapat baby dah sihat walafiat lah baby tu lah. Dia lambat sikit. Dia delay sikit. Siapa tadi? Hai. Okey, macam mana apa yang doktor beritahu pasal ni yang your baby tadi? Dah berat dah. Siapa saya? Ya, betul Puan Ribah. Saya ke? Ya. Tadi terputus sebab apa ni masa cerita tentang pasal baby, okey. And then pasal baby, doktor cakap kulit dia bersih lah masa lahir. Ada masalah. And terputus. Dalam pantang. Okey, berpantang. Saya amalkan semua produk sekali dengan favorite produk saya Mirel ST. Sebab saya memang kerap kali sakit kaki, jadi lenguh-lenguh. And then saya rasa macam tak selesa. And then memang Mirel ST tu memang hari-hari saya pakai. And then saya rasa macam sampai sekarang, dalam masa tempoh berpantang tu memang saya tak tinggal produk, memang tak miss produk, masih makan produk. Okey, alhamdulillah. Sebelum tak sampai pun, tak habis pantang lagi pun saya dah rasa kuat. Dah boleh pergi jalan sana jalan sini. Dalam rumah lah, tak bukan kat luar. And then masa Adilia lahir dia ada kuning. Kuningnya 145 mula-mula. And then dia semakin turun. Ambil dalam masa 5 hari saja, dia punya kuning dia last kali bacaannya 45. Okey. Itu masalah. Bacaan. Dia sangkut dekat kampung kan. Tak apa. So sekarang ni berapa berat baby tu? Nampak macam semangat tu. Masa cucu 2 bulan tu 5.95. Dekat 6. Semangat tu. Okey. So susu. Tanda tengok gaya pun memang tu muka siapa tu? Muka Rahman Okey, so apa saranan minta Puan Naribah, apa saranan kepada pasangan-pasangan yang sedang menunggu kelahiran cahaya mata sekarang ni dan juga memang inginkan zuriat lah. Saranan saya selain daripada mengamalkan produk, banyakkan berdoa kepada Allah,
Dan kita ikhtiar lah. Selagi boleh ikhtiar, kita ikhtiar. Kan? Kalau rasa macam kita boleh, insyaAllah benda tu akan dapat dengan izin Allah. Tapi kita kena banyak sabar lah. Kan? Dan kalau kita dah konsum produk tu memang kena komit betul-betul. Jangan sekejap makan, sekejap tak makan. Dan suami isteri pun kena sama-sama. Okay. Duduk nak kena ambil lah. Okey. So macam mana pula daripada Izlan dan juga Cikgu Hazira? Saran kepada pasangan sekarang ni? Saranan saya kepada pasangan-pasangan yang nak ikhtiar tu, kita pertama sekali mindset kita jangan putus asa dan kita jangan salahkan pasangan kita. Kita sama-sama berikhtiar. Dalam macam kita orang Islam, kita istighfar, banyak sedekah, lepas tu amalkan doa Nabi Zakaria, insya-Allah kita akan dapat. Dan macam Puan Adibah cakap tadi, kalau kita komit apa produk, kita konsisten lah. Jangan kita tak disiplin dari kita takkan dapat kesan. Lepas tu kita tak boleh nak menilai. Macam walaupun isteri saya masa start komit tu dia di Sarawak, tapi memang saya akan follow up, saya akan call dia, pastikan dia memang dia ambil supaya kita dapat kesan yang kita dalam nak ikhtiar kan. Kalau kata kita tak tahu kesan dia macam mana kalau kata supaya kita dapat buat keputusan. Dan Alhamdulillah macam sampai sekarang memang isteri saya selepas bersalin dan selepas habis pantang pun memang maknanya tak pernah putus lah. Maknanya kita setiap bulan kita akan memang dalam bajet kita memang akan guna benda tu sebab kita dapat kesihatan yang Alhamdulillah, bersyukur. Saya nak ucap terima kasih lagi sini pada Tuan Haji. Kalau Tuan Haji tak datang ke rumah Abang Nazri dan Kak As takkan datang kepada ibu saya kenakan pada produk ni. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah memudahkan urusan Tuan Haji. Dan saya nak tambah sikit lah. Dalam kita berikhtiar ni, saya rasa kita pun kena, mindset kita kena positif jugalah. Maksudnya kalau macam walaupun kita dah banyak berusaha, tapi kalau belum rezeki kita, belum juga. Tapi kita ikhtiar, ikut cara masing-masing, pasangan masing-masing. Kalau macam kita yakin dengan produk tu, insya-Allah lah rezeki akan datang. Macam tu lah mindset kita tu lah. Okey, insya-Allah. Okey. Pun dah lain, ada gangguan sikit. Okey, tak apa. So alhamdulillah, terima kasih kepada kedua-dua pasangan yang sudi berkongsi pengalaman mereka, bagaimana penantian mereka hari ini alhamdulillah berakhir dan dikurniakan dengan cahaya mata yang comel, yang sihat. Okey. Jadi saya rasa kita ambil kesempatan untuk ucapkan jutaan terima kasih kepada mereka berdua, kepada pasangan Izlan dan juga Hazira. Terima kasih banyak. Okey, dan juga kepada Puan Adibah, dan juga sampaikan salam saya pada Cik Rahman lah, insya-Allah. Sebab dia tak dapat bersama-sama. Okey, terima kasih banyak. Okey. Okey, alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat dengar satu perkongsian walaupun ada sedikit gangguan, tapi nampak semuanya bersabar menunggu. Itu pun kira orang kata nak dapat ilmu tu bukan senang, betul tak? Okey, jadi saya rasa mungkin dah banyak dapat yang kita dapat timba pengalaman daripada mereka berdua, macam mana bersabar dan bila ambil produk tu ambil secara konsisten. Dan seperti mana yang mereka kongsikan tadi, memang dia ambil kesemualah ikut konsep terapi sel. Langkah pertama tu kena detox. Sebab apa, kadang-kadang punca kenapa kita punya benih tu tak lekat, mungkin badan terlalu berasid ataupun mungkin badan terlalu bertoksid, pun mungkin jadi bergangguan juga. Okey, jadi sebab tu dengan detox tu kita ambil langkah pertama tu ada dapat menjadikan badan kita lebih lebih berakali dan kurang maknanya kita dapat reduce jumlah toksik yang ada dalam badan kita yang mengganggu dari segi kesuburan lah. Kemudian boras tu boleh meningkatkan dari segi hormon, meningkatkan blood circulation, pengaliran darah,
Dan dia sebab apa, memang minyak boras diakui memang mengandungi GLA, gamma linolenic acid yang tinggi, memang untuk meningkatkan kesuburan. Dan juga seperti mana yang Izlan sharekan tadi, dia ambil triple lecithin juga. Sebab triple lecithin memang salah satu kelebihan dia ialah boleh meningkatkan dari segi kuantiti dan juga kualiti sperma untuk lelaki. Jadi gabungan kesemua ni dan juga ditambah lagi dengan langkah ketiga, iaitu ambil e-commerce dan juga SSC sebagai langkah perlindungan. Jadi mereka juga bukan sekadar dapat baby, tapi baby yang sihat. Baby yang cergas, dan ini sendiri diakui sendiri oleh doktor yang menerima kelahiran baby mereka tu. Okey, jadi saya rasa itu sajalah yang kita dapat kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan dia dapat beri manfaat kepada semua, terutama pasangan-pasangan yang sampai hari ini masih lagi menunggu kehadiran cahaya mata ataupun anak yang mereka inginkan. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.